Alhamdulillah, tuan-puan, syukur pada Allah dapat sama-sama kita baca solawat sebanyak 200 kali daripada solawat Al-Asma'us Saniyah. Baik ibu-ibu, ayah-ayah, semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah, insya-Allah kita teruskan dengan sesi sedikit sahaja tazkirah, sebab kita tahulah semua orang penat sebetulnya. Hari Jumaat ni bukan hari cuti. Hari Khamis bukan hari cuti, memang penat. Saya pun Ruan daripada siang tadi sebetulnya tak cukup rehat lagi. Jadi mungkin nampak muka macam penat. Ya betul, nampak penat. Tapi kita nak ambil juga berkat malam Jumaat. Kita nak juga istiqamah. Jadi insya-Allah kita teruskanlah. Saya petang tadi baru ada kawan-kawan lah. Kejadian ni berlaku semalam, bukan tentang saya, tapi tentang seorang ulama lah daripada Indonesia. Hantar satu video kawan-kawan saya lah dekat kawan-kawan Pondok Yasin. Kami ada satu grup namanya Il Yasin, khas untuk orang-orang yang belajar dekat Pondok Yasin, yang pernah belajar dekat sana lah maksudnya. Ada salah seorang ni hantar satu video, tuan-puan. Seorang kiai lah dekat sana, kiai, seorang ulama dekat Indonesia. Beliau meninggal dunia. Mungkin dah viral lah video ni, mungkin sebagian ada yang nampak. Nanti saya akan kongsilah dekat page FB ni. Beliau meninggal dunia time majlis lah, majlis macam majlis dekat madrasah, dekat pondok macam itulah. Majlis solawat, nak cakap macam orang baca maulid lah. Beliau tazkirah. Dan tazkirah tu sebetulnya diselangi dengan qasidah macam itulah. Beliau tazkirah, bercakap. Lepas tu dah habis bercakap tu, beliau suruh untuk murid-muridnya berqasidah lah. Bila murid ni mula qasidah, beliau jatuh, tuan-puan. Semangat tadi ni, ceramah ni, kita nampak muka dia memang bukan muka orang kepenatan. Memang semangat dia sampaikan dia punya ceramah, dia punya tausiah, dia punya tazkirah tu. Lepas tu dia suruh sambung murid-murid dia untuk qasidah, solawat. Murid dia sambung, dia jatuh. Terjatuh, terus meninggal. Subhanallah, mulianya orang ni. Hebatnya orang ni. Dia meninggal di dalam majlis solawat. Dia meninggal dalam majlis solawat. Majlis orang bersolawat atas Nabi. Majlis orang memuji Nabi SAW. Apa hebatnya amalan kiai ni. Dia semangat tu sampaikan, bukan dah penat ataupun orang dah sakit kan. Dah sakit teruk. Dia tak, tuan-puan. Orang sehat. Kan? Tapi Allah tarik nyawanya, subhanallah, di tempat yang mulia, berkumpul dengan orang-orang yang mulia, dalam keadaan membuat sesuatu yang mulia. Subhanallah. Di mana? Di satu kumpulan jamaah yang bersalawat ke atas Nabi Muhammad. Beliau telah tengah menceritakan tentang Nabi Muhammad. Ini begitu mulia. Allah berikan kemuliaan kepada beliau. Kemuliaan yang sangat luar biasa. Bila tu? Baru semalam lah, Rabu malam Khamis. Malam Khamis, baru sangat, bukan lama, baru sangat, malam Khamis lepas, bukan malam ni lah, malam semalam. Begitu hebat kematian yang luar biasa, tuan-puan. Ini kematian ni bukan boleh nak setting sendiri kan. Subhanallah, luar biasa orang ni. Luar biasa ulama ni. Dia Allah bagi kelebihan, masya-Allah. Dan memang disahkan meninggal dunia, tuan-puan. Bukan apa tiba-tiba sakit ke, tak makan ke, contohnya pengsan. Tak, memang meninggal ketika itu juga. Subhanallah, luar biasa. Nanti saya kongsi dia punya video, insya-Allah. Baik ibu-ibu, ayah-ayah semua, insya-Allah kita akan teruskan dengan sedikit perkongsian tazkirah. Lebih kurang 5 ke 10 minit sahaja kita nak ambil berkat sahaja, nak sebut tentang Nabi SAW pada malam hari ini. Sampai pada muka surat berapa sekarang? 43 ya. Salah satu nama baginda SAW iaitulah Rasulul Malahim. Kenapa nama Nabi Rasulul Malahim? Sebab Nabi sendiri sebut Nabi sendiri sebut gelarkan namanya adalah Rasulul Malahim. Nabi kata apa? Ana Rasulul Malahim. Aku adalah Rasul Al-Malahim. Apa Rasul Al-Malahim ni, tuan-puan? Ni kita nak tahu ni. Ni gelaran Nabi. Artinya Nabi, senang nak cakap, beliau bangga
Bangga ni bukanlah ujub takabur tu, tak. Beliau berbangga dengan nama Rasulul Malahim. Kan? Kenapa? Apa kelebihan di sebalik Rasulul Malahim ni? Di sini kita akan dengarlah. Kita seperti biasa Ustaz Aslam akan bacakan dulu dan saya akan bagi sedikit syarahan dan keterangan insya-Allah. Baik, silakan Ustaz Aslam bacakan kita punya penerangan nama Rasulul Malahim, salah satu nama dan gelaran baginda untuk kitabnya pada muka surat 43 tuan-puan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda bersabda, Ana Rasulul Malahim. Aku adalah Rasul Al-Malahim. Kitab Syarah Dalail Al-Khairat. Maksud Al-Malahim adalah peperangan. Jika kita membaca sejarah hidup baginda SAW, ianya tidak sunyi daripada peperangan kerana di zaman baginda diutus adalah memang zaman peperangan. Peperangan. Okey, baik. Itu dulu sikit Islam. Baik. Jadi zaman Nabi SAW diutus ni zaman perang. Lagi-lagi orang Arab tuan-puan. Di orang Arab ni zaman Nabi dihidup berkabilah-kabilah, berpuak-puak, berkelompok-kelompok. Lagi-lagi padang pasir, di orang satu kawasan. Macam itulah, satu kawasan. Nanti jauh baru ada lagi satu kawasan. Dan di antara cara mereka bertahan hidup pada zaman dahulu macam mana? Mereka saling berperang antara satu dengan yang lain. Oh, kawan ni ada persediaan makanan banyak unta, banyak kambing. Diseranglah oleh orang-orang ni. Habis hartanya diambil. Kalau ada wanita-wanitanya yang tertinggal akan dijadikan hamba sahaya. Dan anak-anak lelaki, anak perempuan ke budak-budak pun akan jadi hamba sahaya. Macam tu dia punya adat kebiasaannya tuan-puan di zaman Nabi macam tu. Tapi dalam peperangan ini diorang tak ada apa-apa aturan. Buat suka hati ya. Buat suka hatilah, nak ambil. Berperang. Dalam Islam kita tak boleh macam tu. Dalam Islam berperang ini adalah satu jalan penyelesaian yang terakhir sebetulnya. Selepas jalan berdamai itu dah tak boleh, okeylah berperang. Macam tu. Minta maaf nak sebut macam apa? Macam suami isteri juga. Cerai ataupun talak itu adalah penyelesaian terakhir. Bukan berarti bila ada apa-apa masalah dah cerai. Tak. Dalam Islam tak macam tu. Dia bukan terus bercerai. Tak, dia ada kena buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni. Okey, semua dah tak boleh. Okeylah, tak boleh tak boleh nak kata apa lah, bercerailah. Macam itulah. Macam tu juga dalam Islam. Bukan boleh suka hati serang macam orang kebiasaan orang Arab ni apa? Ambil bila teringin je, ambil lah. Tak macam tu dalam Islam. Artinya Nabi diutus di satu zaman orang banyak berperang. Ya memang tak boleh nak lupuskan peperangan ni. Sampai sekarang pun ada lagi peperangan kan tuan? Ada lagi perang-perang ni. Cuma di tempat kita tak adalah. Cumanya Nabi SAW diutus nak tunjuk macam mana peperangan yang diajarkan dalam Islam ni dia tak boleh buat suka hati. Ni dalam Islam dia tak boleh buat suka hati. Yang penting menang tak. Satu, perang adalah jalan penyelesaian terakhir. Selepas dengan cara bernamai dah tak boleh. Kemudian cara berperang dalam Islam pun dia ada cara-cara, bukan suka hati tu buat. Bukan suka hati. Yang penting menang sudah. Tak boleh macam tu. Dia ada adab-adab dia. Dalam peperangan ni ada adab-adab dia. Macam mana Nabi SAW pesan kepada salah seorang sahabat yang nak pergi berperang. Kata Nabi, bila kalian masuk situ, ajak dulu orang tu masuk Islam. Bila mereka memang nak ajak berperang, tak nak masuk Islam, semua dah memang tak ada boleh. Maka kata Nabi, masuklah ke tempat mereka tadi. Satu, jangan robohkan tempat ibadah mereka. Subhanallah. Ada ada gereja contoh kan pada zaman dahulu, jangan kacau. Orang-orang yang ada di dalam tu, contoh kita sekarang ni kan macam ustaz-ustaznya lah dekat situ, pemuka-pemuka agamanya, jangan kacau. Para wanita-wanita jangan bunuh. Anak-anak jangan bunuh. Nabi pesan kan kepada sahabat. Kenapa pesan macam tu? Sebab di zaman Nabi, sahabat ni sebelum masuk Islam pun pernah berperang juga. Cuma berperangnya cara orang Arab dulu sebelum datang Islam, dia suka hatilah. Nabi pesan macam ni. Subhanallah.
Ni Nabi SAW digelari apa? Dengan Rasul Al-Malahim. Okey, baik. Teruskan lagi Ustaz Aslam untuk bacaan, insya-Allah. Silakan. Peperangan sememangnya akan terus menjadi dari zaman ke zaman, kerana kebenaran dan kebatilan tidak akan pernah bersatu sehinggalah keluarnya si mata satu, iaitu Dajjal. Okey, baik, terus. Peperangan adalah jalan penyelesaian yang terakhir. Setiap peperangan di zaman Nabi bukanlah dimulakan oleh umat Islam. Sebab dan musababnya terjadi suatu peperangan di dalam Islam pasti dimulai oleh pihak musuh. Jika jalan damai sudah tidak dapat ditempuh, maka terjadilah suatu peperangan. Untuk berperang, baginda telah mengajarkan adab yang terbaik yang tidak ada dalam agama lain. Baginda selalu berpesan kepada mereka yang akan pergi berperang, janganlah kalian membunuh orang tua yang sudah uzur, budak-budak dan wanita, dan jangan tebang pokok-pokok. Jangan merosakkan tempat-tempat ibadah dan pemuka-pemuka agama mereka. Ni baik, tuan. Jadi macam tu. Tengok. Kan, jadi nak hilangkan peperangan ni memang tak boleh. Selagi ada hak dan batil, selagi ada benar, ada salah, memang yang namanya berperang tu akan ada, tuan. Yang namanya berperang akan ada. Sehinggalah sampai ke akhir zaman disebutkan apa? Tidak akan pernah bersatu. Kenapa peperangan tidak akan pernah hilang? Kerana di sini sebut apa tadi? Kebenaran dan kebatilan itu tidak akan pernah bersatu. Ada hak, ada batil. Ada baik, ada jahat. Tak boleh nak bersatu. Yang baik dengan jahat tak boleh nak bersatu. Macam tu. Kecuali yang jahat ni jadi baik. Macam tu lah. Kan? Jadi akan bersatu lah. Tapi selagi ada hak, ada batil, tak akan ada yang namanya apa? Berdamai tu. Kan? Sehingga kan keluar si mata satu, iaitu Dajjal. Dajjal keluar zaman, bila Dajjal keluar pun apa? Pengikut Dajjal, dipimpin oleh Dajjal dengan pengikut Imam Mahdi dan Nabi Isa ni akan berperang juga. Sampai ke akhir zaman. Memang peperangan ni tak akan hilang. Tapi, tapi di dalam Islam dia ada adab-adab ketika seseorang ini berperang. Cuba tengok indahnya Islam. Dan satu lagi tadi, perang ni adalah jalan penyelesaian terakhir. Bukan pilihan pertama. Perang, tak. Last. Dah, ni tak boleh, tu tak boleh. Dipujuk tak boleh juga, ni tak boleh juga. Okeylah, peranglah. Dan setiap peperangan yang ada dalam Islam, bila kita baca sejarah, bukan dimulai oleh orang Islam. Bukan dimulai oleh Nabi ajak berperang. Tak ada peperangan. Cuba baca je sejarah, baca je sirah Nabi. Tak ada peperangan yang dimulai oleh Nabi ajak berperang, tak. Kan? Mesti orang dulu buat pasal. Ni mesti orang dulu buat pasal. Kita sebetulnya mempertahankan diri. Orang serang dulu, kita seranglah balik. Macam tu, kan. Jadi macam tu, didahului oleh orang. Sabab musabab asalnya tu didahului oleh orang. Orang yang buat kasar dulu, orang yang buat pasal dulu. Jadi itu dalam Islam. Jadi perang pilihan yang terakhir, setiap peperangan yang terjadi di zaman Nabi SAW mesti didahului oleh musuh yang memang membenci kepada Nabi SAW. Jadi itu jalan penyelesaian terakhir. Dan keindahan Islam yang dibawa oleh Nabi. Nabi pesan pada para sahabat apa tadi? Janganlah kalian bunuh orang yang tua dah uzur. Orang-orang tua dah uzur, jangan kacau. Budak-budak, wanita, jangan kacau. Kemudian jangan tebang pokok-pokok, pohon-pepohonan, pokok kurma ke apa ke, jangan tebang, kata Nabi. Jangan merosakkan tempat-tempat ibadah. Nampak tempat ibadah, jangan rosakkan. Walaupun tak sama dengan kita. Kita orang Islam, masjid itu gereja tu. Kena tak? Jangan rosakkan, kata Nabi. Yang seterusnya ialah pemuka-pemuka agama, jangan nak dibunuh. Jangan bunuh pemuka-pemuka agama mereka. Macam tu, tuan-puan. Indahnya dalam Islam ni. Jadi ada yang Nabi SAW pesankan, yang Nabi SAW nasihatkan. Bukan boleh buat suka hati. Walaupun sebelum Nabi dah ada peperangan. Selepas Nabi pun ada peperangan juga. Tapi peperangan yang
dilakukan oleh Nabi dengan para sahabat tadi bukan seperti peperangan-peperangan yang sebelumnya. Ni sebelum diutus Nabi lain, dia punya cara, dia punya adab. Ni luar biasa. Nabi SAW. Oleh sebab tu Nabi sebut, ana rasulul malahim. Aku adalah rasul peperangan. Artinya menyebutkan macam mana peperangan ni memang mahu tak mahu akan terjadi perang. Tapi diajarkan macam mana orang ni yang berperang ni, walaupun berperang, tetapi adab-adab tu masih lagi dijaga. Hebatnya Nabi SAW. Baik tuan-puan, tak ada selain Islam yang berperang bergaduh pun ada adab tuan-puan. Ini kan luar biasa. Tapi tadi ibu perang ni bukan pilihan yang pertama. Dia adalah pilihan yang terakhir. Setelah pilihan-pilihan yang lain dah tak boleh, maka baru ada perang. Berperang pula bukan boleh buat suka hati. Dalam Islam ada aturannya tersendiri. Ini hebatnya Nabi dan hebatnya Islam yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.